Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Ali Jerah 14 Syawal 15 Mei bersama saya Fazida Mustafa dan berikut tajuk utama malam ini. Dua wanita hilang di bawah arus. Juga penjadualan semula penerbangan, pengguna layak terima pampasan. Dua wanita dilaporkan hilang dipercayai di bawah arus kepala air ketika menyertai aktiviti pendakian bersama 27 pendaki lain di Gunung Suku Jalan Simpang Pulai, Cameron Highland awal pagi tadi. Kedua-dua mangsa Si Suyen 32 tahun dan Eng Yu Chiu 46 tahun yang berasal dari Kuala Lumpur dikatakan di bawah arus deras dari atas gunung dan kejadian itu disaksikan oleh dua rakan pendaki. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak memaklumkan pihaknya menerima panggilan mengenai kehilangan mangsa pada 6.55 pagi. Susulan itu, pasukan penyelamat telah bergerak ke lokasi mangsa dipercayai hilang dan perjalanan ke lokasi mangsa dipercayai berada mengambil masa 2 hingga 3 jam. Katanya radius pencarian dilakukan sejauh 5 km dari lokasi mangsa dipercayai hilang. Selain itu, pasukan penyelamat juga menyusuri laluan air bagi mengesan mangsa dan operasi masih berterusan sehingga kini. Pasukan penyelamat bersama 10 anggota polis dan 5 malim gunung daripada Cameron Highland turut berada di kaki gunung ketika ini bagi kerja mencari dan menyelamat. Sementara itu, 27 pendaki lain telah berjaya sampai di kaki bukit dan kesemua mereka dalam keadaan selamat. Seorang lelaki maut dipercayai ditikam dan ditetak dalam pergaduhan membabitkan sekumpulan individu termasuk seorang wanita. Kejadian berlaku berhampiran Medan Selera di Kampung Baru, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Dalam kejadian kira-kira jam 8 malam semalam itu, lelaki berusia 30-an berkenaan dikejarkan ke Hospital Bukit Mertajam HBM oleh orang awam untuk rawatan namun disahkan meninggal dunia. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah Asisten Komisioner Syafiee Abdul Samad berkata, siasatan mendapati pergaduhan berlaku di antara mangsa seorang wanita dengan 4 lelaki warga tempatan yang saling mengenali. Syafiee berkata, pihak polis kini mengesan suspek yang terlibat dalam kejadian manakala punca pergaduhan juga masih dalam siasatan. Sehubungan itu, polis memohon supaya orang awam yang menyaksikan kejadian untuk tampil membantu siasatan dengan terus menghubungi pegawai penyiasat Asisten Superintendent Ahmad Syahir Adnan di talian 019-951-7045 atau 04-538-2222. Terdahulu tular 3 buah video berdiurasi 5, 7 dan 10 saat yang memaparkan kejadian pergaduhan menggunakan senjata tajam. Dalam video itu kelihatan seorang wanita didapati memegang parang dengan terdapat mangsa yang parah terbaring di atas jalan dan berlumuran darah. Sekumpulan 49 pendatang asing tanpa izin parti warga Myanmar ditahan ketika cuba merentasi sempadan Malaysia, Thailand melalui kawasan ladang getah. Semua parti termasuk 12 wanita berusia antara 15 hingga 48 tahun itu dicekup kira-kira jam 9.30 pagi tadi di sektor Op Benting di bawah kawasan tanggungjawab Brigade ke-6 Infanteri Malaysia. Markas Divisyen Kedua Infanteri Malaysia 2 Divisyen dalam kenyataan memaklumkan kehadiran kumpulan parti itu dikesan pasukan serang dan tangkap serkap dalam keadaan mencurigakan ketika berjalan kaki merentasi sempadan negara. Menurut kenyataan itu, kesemua parti warga Myanmar itu ditahan anggota Brigade ke-6 Infanteri Malaysia ketika melakukan rondaan. Ternampak sekumpulan parti dalam keadaan mencurigakan sedang berjalan kaki merentas sempadan negara. Anggota bertugas telah bertindak menahan kesemua 49 parti terdiri daripada 37 lelaki dan 12 perempuan. Hasil pemeriksaan mendapati kesemuanya tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Turut dirampas 37 telefon bimbit, sejumlah wang tunai dalam mata wang Malaysia, Thailand dan Myanmar di mana keseluruhan bernilai RM15,878. Kesemua parti terbabit diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.
Pengguna yang terjejas akibat penjadualan semula penerbangan boleh menerima pampasan sewajarnya dengan mengemukakan aduan kepada syarikat penerbangan berkaitan. Pengurus kanan Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA, Baskaran Sitamparam berkata perkara itu termaktub dalam undang-undang untuk melindungi kebajikan pengguna yang terkesan akibat penjadualan semula dan pembatalan penerbangan lebih-lebih lagi di saat akhir. Memang itu adalah satu kesalahan daripada pihak penerbangan. Dia akan sepatutnya berikan refund duit kita, okey? Duit kita dan juga termasuk teks yang kita bayar lah. Itu memang ada dalam Akta Perlindungan Pengguna tersebut. Jadi itu memang hak pengguna sebab pengguna telah membeli dan syarikat penerbangan itu menjanjikan penerbangan, tetapi penerbangan itu tidak berlangsung atau bertolak. So memang pihak syarikat penerbangan harus memberikan balik kepada pihak pengguna. Berdasarkan Kod Pelindungan Pengguna Penerbangan Malaysia 2016, bagi penjadualan penerbangan melebihi 2 jam, syarikat penerbangan perlu menyediakan makan minum, panggilan telefon dan akses internet. Manakala bagi penerbangan yang ditunda melebihi 5 jam, syarikat penerbangan perlu menyediakan penginapan hotel dan pengangkutan. Sementara itu, bagi penerbangan yang dibatalkan pula, penumpang boleh menerima pembayaran balik secara penuh atau penerbangan alternatif. Jelasnya lagi, sekiranya berdepan masalah akibat penjadualan semula penerbangan, pengguna perlu mengemukakan aduan kepada MEFCOM selaku agensi yang mengawal selia syarikat-syarikat penerbangan. Manakala MEFCOM akan berfungsi sebagai orang tengah dengan membawa aduan tersebut kepada syarikat berkaitan bagi menyiasat dan mempertimbang permohonan tuntutan tersebut. Baskaran dalam pada itu mahu supaya MEFCOM mewajibkan syarikat penerbangan yang terlibat untuk memberikan pembayaran semula kepada pengguna yang terjejas dalam bentuk wang tunai dan bukan secara voucher atau poin. Alat pemadam api kenderaan seberat 1 kilogram nampak kecil namun berupaya mengatasi masalah kebakaran peringkat awal dan mengelakkan letupan kereta. Ia sekaligus mampu menyelamatkan nyawa mangsa yang terlibat kemalangan jalan raya membabitkan kebakaran. Bagaimanapun, kesedaran mengenai kepentingan alat keselamatan itu amat rendah dalam kalangan pemandu. Ikuti laporan yang disediakan oleh wartawan Hadiza Faisal. Menurut Pegawai Kanan Bomber 2 Balai Bomber Seputih Aminuddin Ahmad Basar, kesedaran memiliki dan cara penggunaan alat pemadam api di kalangan rakyat Malaysia adalah amat rendah. Katanya dengan adanya alat tersebut, orang awam yang berada di tempat kejadian adalah individu pertama yang mampu memberi bantuan kecemasan untuk cuba mengawal kebakaran kenderaan agar tidak menjadi lebih serius sementara menunggu pihak bomber dalam tempoh 10 minit untuk tiba ke lokasi kemalangan. Jika sesuatu kenderaan itu mempunyai alat pemadam api, kita dapat menggunakan kes-kes kemalangan jiwa. Apabila berlaku kebakaran, sebelum pihak bomber sampai, kita dapat memadamkan api. Dari segi faktor keselamatan, yes, kita dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Adalah dalam masa 10 minit daripada terima panggilan hingga sampai tempat kejadian. Jadi, untuk orang awam, saya rasa ianya perlu alat pemadam api ini berada di setiap kenderaan bagi kita saling membantu di antara satu sama lain. Tahap kesedaran yang rendah pemandu mengenai perkara itu terbukti apabila kru Berita Al-Hijrah sempat menemubual beberapa pengguna jalan raya. Sebenarnya saya tidak ada pemadam api dalam kereta saya. Saya rasa kalau ada alat pemadam, kalau ada kereta saya terbakar ataupun kalau nampak kereta orang lain terbakar, memang boleh bantulah. Jelas Aminuddin, pemandu boleh memilih alat pemadam api seberat 1 kilogram atau 3 kilogram, namun 1 kilogram sudah memadai kerana lebih ringan, mudah dikendalikan dan tahan sehingga 5 ke 6 tahun selain harga yang mampu milik. Sekarang ini saya akan cuba memadamkan api menggunakan alat pemadam api seberat 1 kilogram dan kita lihat adakah ia mampu memadamkan api walaupun dalam keadaan api yang agak besar.
Tambah beliau, alat pemadam api kenderaan jenis serbuk kering ini juga berfungsi memadam kebakaran kecil berpunca daripada elektrik seperti penyaman udara, sensor kenderaan, wiring dan sebagainya, selain kebakaran berpunca daripada enjin dan minyak kenderaan. Aminuddin berkata, cara penyimpanan pula ia boleh diletakkan di dalam kereta berikutan ketahanan alat tersebut kepada suhu dalam kenderaan. Bagi saya, kenderaan alat pemadam api ini sesuai diletak di sebelah bahagian penumpang. Okey, kalau bagi kereta lah. Jangan berada di bahagian pemandu sebab kita tidak tahu keberangkalian akan berlaku sekiranya benda itu tercicir akan menyebabkan bahaya. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan orang awam dan mangsa untuk tidak panik jika berdepan kemalangan jalan raya membabitkan kebakaran dan bertindak pantas untuk mencapai alat tersebut serta cuba mengawal api sebelum menjadi lebih besar. Dalam usaha mengurangkan kes kemalangan dan kehilangan nyawa membabitkan kebakaran, beliau juga menggalakkan agar syarikat-syarikat automotif dapat menggunakan idea yang lebih praktikal dengan pemberian alat pemadam api secara percuma kepada pembeli. Kajisa Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Selepas ini, harga durian naik sekali ganda. Alhamdulillah bertemu kembali. Syarat kesihatan haji tahun ini diperketatkan demi mengurangkan risiko komplikasi teruk jangkitan COVID-19 kepada jemaah. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Penyelidikan dan Sokongan Teknikal, Dato' Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim berkata, langkah itu juga bagi memudah dan melancarkan segala urusan ibadah berkenaan. Jadi kita kena pastikan bahawa mereka yang pergi ke haji itu dia sebanyak mungkin tidak ada risiko mereka akan dijangkiti COVID-19 dan mengalami komplikasi yang serius. Sebab sekiranya mereka perlu dirawat di hospital, di ICU dan sebagainya. Antara penyakit yang diberi tumpuan ialah kencing manis, darah tinggi, obesiti dan beberapa penyakit kronik yang lain. Tambahnya, menunaikan ibadah haji bukan hanya perlu berkemampuan dari segi keuangan, malah keadaan kesihatan jemaah juga penting. Dalam pada itu, Datuk Dr. Hisham Shah berharap agar jemaah turut bersabar dengan segala syarat pemeriksaan kesihatan yang ditetapkan. InsyaAllah, bila keadaan bertambah baik, jadi pada tahun depan, saya percaya jumlah mereka yang dapat menunaikan haji akan ditambah. Dan dengan pengalaman tahun ini, bagaimana tak menguruskan haji pada era pasca pandemik ni kan. Jadi kita dapat mendapat banyak lessons pengajaran bagaimana untuk memastikan perjalanan haji pada tahun depan akan bertambah baik lagi. Di sebalik kegairahan menyambut Syawal dengan memenuhi undangan rumah terbuka, ia bukan alasan untuk melanggar gaya pemakanan sihat. Pegawai Dietetik Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM, Khairul Azwandin berkata, pengambilan makanan secara berlebihan boleh mendatangkan risiko yang lebih besar khususnya kepada penghidap penyakit kronik. Tambah Khairul Azwan, walaupun penyakit kronik yang berpunca daripada pengambilan makanan tidak terjadi dalam tempoh yang singkat, namun amalan pemakanan sihat perlu dijadikan rutin harian. Bagi penghidap penyakit kronik pula seperti kencing manis dan darah tinggi, pengambilan makanan bergula dan tinggi kolesterol perlu diambil dalam kuantiti yang berpada. Jika kita mengambil makanan secara berlebihan ataupun kita makan melebihi daripada limit ataupun had yang sepatutnya kita makan, kita boleh mendapat masalah hyperglycemia di mana gula berlebihan dalam darah. Kita punya aras kolesterol boleh naik dalam masa sebulan, okey. Dan juga kita punya darah tinggi boleh naik sehingga menyebabkan kita pening-pening, okey, sehingga boleh menyebabkan muntah. Dan mereka yang masalah gaut, semestinya akan ada masalah dengan kesakitan jika mengambil manis yang berlebihan ataupun makanan-makanan yang tinggi dengan purin. Sebagai pegawai dietetik, beliau menganjurkan 3 konsep asas pengambilan makanan, iaitu sederhana, seimbang dan pelbagai walaupun melibatkan sumber makanan yang baik untuk badan. Jelas Khairul, pengambilan air kosong juga mempunyai had antara 1.5 hingga 2 liter, manakala buah-buahan pula terhad 3 sajian sehari. Selain itu, formula suku-suku separuh juga boleh diamalkan dengan mendahulukan protein dan sayur-sayuran berbanding karbohidrat. Makan karbohidrat dalam jumlah
yang terlalu banyak tadi. Selepas makan nasi tadi ataupun makan suku-suku separuh tadi, minum dengan air kosong, dan selepas tu jika ada kuih-kuih ataupun biskut-biskut yang sediakan lepas itu, kita kurangkanlah pengambilannya kerana kita sudah ambil kalori yang cukup daripada sumber makanan utama tadi. Boleh makan lagi yang biskut ataupun kuih-kuih lagi, tapi janganlah berlebihan sebab kita nak jaga kalori kita. Selain gaya pemakanan sihat, Khairul Azwan juga turut menekankan aktiviti senaman khususnya bagi individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Tambah beliau, penyakit kronik ketika ini bukan sahaja dihidapi oleh warga emas, malah kematian secara mengejut dalam kalangan golongan muda juga turut meningkat. Harga durian dijangka meningkat sekali ganda pada tahun ini. Kenaikan harga bagi raja buah itu susulan pengeluaran durian terutama jenis Musang King dan Blackthorn berkurangan sebanyak 50% di seluruh negara. Menurut peniaga, masalah pengeluaran itu dilapor berpunca daripada keadaan cuaca yang tidak menentu sejak awal tahun. Peniaga durian Chia Kim Wai berkata sebelum ini dia menjual Musang King berharga RM48 sekilogram dan Blackthorn pula sekitar RM65 sekilogram. Namun disebabkan permintaan yang terlalu tinggi ditambah dengan kekurangan pengeluaran menyebabkan ia naik sekali ganda. Katanya ia merupakan harga yang tertinggi dalam tempoh 5 tahun ini. Sekarang ni tahun dah 5 tahun dalam paling mahal ni tahun. Ini Musang King, saya ingat sekarang kita jual 88. Blackthorn 95. Ini Blackthorn pun kurang juga. Lagi kurang dulu season banyak merah. 80% kurang. Serupa satu pokok biasa ada 90 biji, 100 biji. Ini tahun satu pokok baru dapat 20 biji saja, 30, 20. Banyak kurang. Tambahnya, selain faktor cuaca, aspek harga baja yang meningkat dan gaji pekerja turut menjadi punca kenaikan harga durian kali ini. Namun dia yakin harga durian akan kembali seperti biasa menjelang hujung tahun nanti ekoran musim raja buah itu. Baru mau start jalan itu season saja. Bulan 6 ke 7 dia harga turun saya ingat turun. Blackthorn saya ingat cara turun Blackthorn. Blackthorn kita jual 95. Musang King mesti turun. Semalam, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1, Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, peminat durian akan berdepan dengan kenaikan harga sekali ganda dan penetapan had harga durian adalah di luar kawalan pihaknya kerana ia bergantung kepada prinsip pengeluaran dan permintaan. Bagi peminat tegar durian, terutamanya untuk jenis Blackthorn dan juga Musang King, pastinya mereka akan terasa dengan kenaikan harga pada musim kali ini. Mana tidaknya, harga bagi sekilogram untuk Blackthorn boleh mencecah sehingga RM95 dan untuk Musang King pula boleh mencecah sehingga RM75 sekilo. Namun, jangan bersedih kerana harga akan kembali normal pada hujung tahun nanti. Dan Nana share untuk Berita Al-Hijrah. Golongan belia keluarga Malaysia digesa untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang yang disediakan kerajaan selari dengan tema sambutan Hari Belia Negara iaitu Ini Masa Kita. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan sentiasa peka dan prihatin dengan isu melibatkan belia khususnya dalam mengurangkan kadar pengangguran. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri, keprihatinan itu dizahirkan menerusi pelbagai inisiatif yang diperkenalkan dalam bajet 2022, antaranya inisiatif Jamin Kerja Malaysia dan Karnival Kejaya Kerja Keluarga Malaysia dengan sasaran 600,000 peluang pekerjaan. Kerajaan juga turut merangka pelan pelaksanaan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Kerajaan sedar cabaran yang bakal kita hadapi pasca COVID-19 akan lebih hebat, terutamanya dalam sektor ekonomi. Oleh sebab itu, di bawah RMK 12, kerajaan menerusi Kementerian Belia dan Sukan (KBS) sedang merangka Pelan Kebangsaan Pemerkasaan Ekonomi Belia untuk hala tuju strategik dalam meningkatkan kebolehpasaran dan tahap ekonomi belia. Melihat kepada sumbangan besar belia, kerajaan sentiasa mengiktiraf sumbangan, pencapaian, usaha, daya bangkit dan suara seluruh warga belia.
Sementara itu, beliau berkata golongan belia juga memainkan peranan lebih besar dalam pemilihan pemimpin negara selaras dengan pelaksanaan Undi 18 yang julung kalinya dimulakan pada Pilihan Raya Negeri Johor pada 12 Mac lepas. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian dalam perutusannya sempena Hari Belia Negara 2022. Perwakilan pada Perhimpunan Agung UMNO khas hari ini bersetuju untuk meminda perlembagaan parti iaitu pemilihan bakal diadakan dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya umum akan datang. Pindaan perlembagaan itu membabitkan 3 fasal iaitu fasal 10.16, fasal 15.3 dan fasal 18.2. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata pindaan perlembagaan itu dapat memberi ruang kepada parti untuk menyusun strategi bagi menghadapi pilihan raya umum akan datang tanpa bergelut masalah dalaman dan risiko perpecahan. Dengan pindaan tersebut, kuasa memilih tidak lagi terletak di tangan 2,510 orang perwakilan sewaktu Perhimpunan Agung UMNO. Tetapi diperluaskan ke peringkat perwakilan bahagian, melibatkan kira-kira seramai 146,500 orang perwakilan seluruh negara. Langkah ini telah meletakkan UMNO lebih ke hadapan dalam meraihkan amalan demokrasi berbanding parti politik lain, termasuk yang berjenamakan demokratik. Beliau berucap demikian pada Perhimpunan UMNO khas yang diadakan di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Ia diadakan bagi meluluskan pindaan ini selepas mendapat sokongan kira-kira 2,586 perwakilan yang hadir. Remaja buat tembakan rambang 10 mati. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selamat tiba di tanah air pagi tadi setelah beliau menamatkan lawatan kerjanya selama 4 hari di Washington DC, Amerika Syarikat bagi menghadiri sidang kemuncak khas ASEAN AS. Ketibaan beliau di Pangkalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Subang disambut kira-kira 400 orang termasuk mahasiswa dan belia. Turut hadir Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim dan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Madzir Khalid. Dalam sidang kemuncak khas ASEAN AS yang dipengerusikan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden, Datuk Seri Ismail Sabri telah membangkitkan isu keselamatan serantau dan dunia, antaranya penyelesaian terhadap konflik Rusia-Ukraine, Palestin, Myanmar dan Laut Cina Selatan. Menurut Perdana Menteri, konflik ini bukan sahaja menjejaskan ekonomi dunia tetapi juga mengorbankan rakyat yang tidak berdosa. Malaysia juga adalah satu-satunya negara pada persidangan itu yang secara berterus terang meminta agar Amerika Syarikat membantu melaksanakan resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengenai pembentukan negara Palestin sebelum Perang 1967 yang memberi hak Baitul Maqdis sebagai ibu negara Palestin. Di hadapan Presiden Amerika Syarikat, Perdana Menteri meminta AS berlaku jujur dan telus dalam menangani isu Israel-Palestin. Presiden Baharu Emirat Arab Bersatu UAE, Sheikh Mohammed Zayed Al Nahyan yang dilantik semalam terus mendapat kunjungan pemimpin dunia. Ia bagi mengucapkan takziah atas kemangkatan Sheikh Khalifah Zayed Al Nahyan Jumaat lalu. Antara yang hadir Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Presiden Iraq Barham Saleh, Sultan Oman Haitham Tariq Al-Said, Raja Jordan Raja Abdullah dan pemimpin Sudan Abdel Fattah Al-Burhan. Sheikh Mohammed dilantik sebagai Presiden UAE pada Sabtu setelah dipersetujui sebulat suara oleh kesemua pemimpin 7 Emirah di bawah UAE. Beliau dilantik selepas memimpin solat jenazah dan membantu menguruskan jenazah Sheikh Khalifah yang kemudian dikebumikan di tanah perkuburan Al-Batin Abu Dhabi Jumaat lalu. Pelantikan Sheikh Mohammed sememangnya dijangkakan. Ini kerana pemimpin berusia 61 tahun itu telah menjadi pemimpin de facto atau pemimpin belakang tabir UAE sejak 2014 susulan keuzuran Sheikh Khalifah yang juga abang tirinya. Seorang remaja lelaki menembak mati 10 individu dan mencederakan 3 lagi mangsa dalam tembakan besar-besaran di sebuah pasar raya di Buffalo, New York. Insiden itu dipercayai bermotifkan sentimen perkauman.
Suspek kulit putih itu dilengkapi senjata dan peralatan taktikal seperti helmet dan baju karis peluru. Menurut Polis Buffalo, 11 daripada 13 orang yang ditembak adalah berkulit hitam. Serangan tersebut turut disiarkan secara langsung menerusi laman sosial penyerang berkenaan. Suspek yang berusia 18 tahun telah ditahan pihak berkuasa dan dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan membunuh. Sabit kesalahan tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengutuk keras serangan tersebut. Beliau turut mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mangsa yang terkorban. Kerajaan akan terus menyokong seprima dalam membantu golongan berpendapatan sederhana memiliki rumah sendiri yang membolehkan penghuninya menikmati kehidupan yang mampan. Jangan lupa saksikan Globe Al-Hijrah malam ini yang mengupas isu kematian Shirin Abu Akleh yang membuka mata dunia. Sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.